Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata dia, lamma faragha Ibrahim alaihi salam min bina'il bait, apabila Nabi Ibrahim alaihi salam selesai bina Kaabah, selesai, qila lahu, dikatakan kepadanya, azin fin nasi bil hajj. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah suruh dia buat satu binaan, dijadikan rumah ibadat di atas muka bumi. Bila dia siap bina, satu suara suruh mai kat dia. Suara tu kata, azin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, seru manusia semua supaya mai buat haji di sini. Di situ start dia. Seru kepada semua manusia supaya mai buat haji di sini. Qala Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi wa ma yuballighu sauti. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, macam mana suara saya nak boleh dengar ke manusia yang duk ada di seluruh tempat? Kalau saya cakap pun hak duk dengar, duk ada kat depan ni aja. Macam mana saya nak seru manusia semua suruh mai ke tempat ni untuk buat haji? Siapa saya ni? Dengan suara yang ada kat saya, macam mana ramai orang nak boleh dengar? Qal, Allah kata dekat dia, azin wa alayyal balagh. Tuhan kata dekat Nabi Ibrahim, aku suruh hang seru depa, hang seru. Wa alayyal balagh, kerja nak bagi sampai dekat orang semua, itu kerja aku, Tuhan kata. Nampak tuan? Allah Subhanahu wa taala bila dia suruh kita buat satu-satu benda, kita buat sudahlah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. That's it. Tak usah duk question Tuhan, tak usah duk tanya Tuhan, apatah lagi nak komplain Tuhan. Tak boleh. Bila Allah Subhanahu wa taala kata hukuman ke atas orang yang buat jenayah ini hukuman dia, boleh tak kita nak pertikai? Contoh, Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan sabit kesalahan, dibawa ke pengadilan, dibicarakan, ditampilkan saksi, diambil kira keadaan semasa dan sebagainya, dan dia ni didapati mencuri kerana jahat, bukan kerana dia miskin, bukan kerana dia tak ada makanan, bukan, tapi dia ni jenis jahat, jenis suka mencuri. Bila sabit kesalahan dia dengan saksi dan sebagainya, Tuhan kata faqta'u aydiyahuma, potong tangan orang-orang yang jahat ini. Boleh tak kita nak bercakap? Boleh ke tak boleh kita nak bercakap? Kita kata kalau potong tangan dia, esok dia nak kerja macam mana? Boleh ke tak boleh kita nak cakap lagu tu? Tak berani nak jawab tu, takut dengan astrowasis ni. Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu perintah Allah. Allah suruh macam tu, kita kena usaha ke arah tu untuk buat. Kena usaha. Dan Islam bukan agama nak menghukum orang. Islam tak hukum orang. Islam agama mendidik. Allah pun duk didik kita. Didik macam mana? Allah suruh buat, Allah nak tengok kita buat ke tak? Kita tu saya duk tanya, tak apa akan buat. Sebat orang sampai 100 kali, matilah orang tu. Tuhan lagi pandai daripada kita ke? Kita lagi pandai daripada Tuhan. Takkan Allah nak menentukan hukum tu, Allah tak tahu kata benda tu sesuai tak sesuai dekat manusia. Dan di sana dia dah bagi tahu hukum-hukum ni semua. Islam bukan duk tunggu nak hukum orang. Islam suruh kita laksanakan perintah Allah. Tapi kalau timbul keraguan, idra'ul hudud bisyubhat, gugur hukum hudud kalau ada keraguan. Bila bawa mai dia ni, disiasat latar belakang dia, dia miskin, dia susah, dengan kerana tu dia terpaksa mencuri, anak di rumah tak ada susu nak makan. Bila ada kes macam ni, digugurkan hukum potong tangan ke atas dia. Islam suruh buat ni pasal apa? Pasal nak menjamin harta benda orang yang tak bersalah. Orang susah payah kerja cari duit, dia senang-senang mai pecah rumah, mai ambil duit kita, dibunuhnya pula tuan punya harta di dalam rumah itu. Islam tidak akan biar orang yang buat jenayah macam ni. Undang-undang Islam mai, satu, dia nak test tengok hang boleh tak boleh ikut perintah Allah. Bila kita kata kita nak buat, tapi kita berusaha ke arah tu, kita akan keluar dalam semua channel TV. Bukan Astro Oasis saja, kita keluar dalam TV3, kita keluar dalam TV9. Kita explain tentang kebaikan undang-undang Islam. Kita bagi tahu aspek teknikal dia. Bukan senang-senang, bukan simply nak jatuh hukum dekat orang, tetapi ini adalah perintah Allah yang kita mesti kena buat. Bagi orang faham, bagi orang reti, insya-Allah
by the time benda tu nak dilaksanakan, orang boleh faham apa sebenarnya falsafah yang ada di sebalik perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, bila Allah kata dekat dia, Ibrahim tolong seru orang semua, panggil dia pamai untuk buat ibadat haji. Ibrahim sudah query Tuhan. Dia kata, ya Allah, saya nak panggil ni, berapa orang saja boleh dengar? Nampak? Dia query, dia question Allah balik. Tuhan jawab apa dekat dia? Tuhan kata, azin wa alayyal balagh. Tuhan kata, aku suruh hang seru, hang seru. Soal nak bagi sampai dekat pengetahuan orang, itu soal aku. Aku suruh hang laksana perintah ni, hang laksana. Soal nak menjaga keamanan negara, itu soal aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Fanada Ibrahim. Nabi Ibrahim pun okey, understood. Dia pun faham. Dia berdiri dan dia seru. Dia seru manusia supaya mai mengerjakan haji. Kata Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj ilal baitil atiq. Nabi Ibrahim kata, wahai manusia, dia seru, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, kutiba alaikumul hajj, telah difardukan ke atas hampa semua untuk mai buat haji di Makkah ini, ila baitil atiq, ni ke Baitullah yang aku baru bina ni, mai buat haji di sini. Fasami'ahu man bainas samai wal ardi. Dalam riwayat tu kata apa? Bila dia seru di situ, Allah sampaikan seruan dia tu kepada semua makhluk manusia yang ada di antara langit dan bumi. Tuan-tuan, bolehkah Tuhan buat macam tu? Teknologi manusia buat hari ni pun boleh buat dahsyat dah. Ni, teknologi hari ni ni, WhatsApp. Tuan-tuan sambil duk dengar kuliah, sambil duk anyam, tangan duk anyam WhatsApp. Ni, duk tekan di bawah ni. Malah ni Astro mai. Ni, tekan ni, duk tekan ni. Kuliah duk jalan, sana duk tekan. Malah ni Astro mai. Ni, kalau dan hang lompat mai. Orang Penang. Orang Penang ni dia suruh mai tu, dia tak kata mai, dia suruh lompat mai. Ni pun terima tu. Awak tak abang awal. Duk jalan. Hantang tu bukan dekat seorang, dekat grup 100 orang. Sekali send 100 orang tuk pakai masuk. Dengan macam-macam ringtone ni duk bunyi ni. Bunyi masuk. Alamak, ada Astro nak mai. Tuan-tuan, kalau manusia dengan otak yang limited ni boleh reka satu application, boleh reka satu aplikasi yang seumpama WhatsApp, yang satu sekali send boleh immediately 100 orang, 200 orang boleh dapat, susahkah bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin, apabila Nabi Ibrahim seru manusia suruh mai buat haji, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fasami'ahu man bainas samai wal ard. Dan Tuhan bagi benda tu pi sampai ke pendengaran semua makhluk Allah yang ada di antara langit dan bumi. Afala tarawna, takkah hampa tengok, dia kata, annan nas yaji'una min aqsal ardi yulabbun. Tidakkah hampa tengok hari ini? Ibnu Abbas kata 1400 tahun dulu. Tidakkah hampa tengok hari ini? Hari ini itu bila? 1400 tahun dulu. Manusia mai ke Baitullahil Atiq. Mai ke Baitullah itu, mai min aqsal ardi, daripada segenap ceruk tempat. Manusia mai ke Mekah ni untuk nak buat haji, untuk nak buat umrah. Yulabbun, masing-masing mai dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa maksud labbaik Allah? Maksud dia, ya Allah, kami mai menyahut seruanmu. Labbaik Allah tu maksudnya, ya Allah, ni kami mai ni. Mai ni pasal apa? Pasal menyahut seruanmu. Baik duk keluar mai daripada Madinah ni, singgah-singgah di Bir Ali, bertolak daripada Bir Ali nak masuk ke Mekah untuk nak buat haji ataupun untuk nak buat umrah. Bertolak tu bunyilah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang hak pernah pi dengar seni kata tu, dia main nak pi pula.
Hak tak pernah pi ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Punya duk teringin dalam hati ni. Bilalah satu hari Allah nak bagi rezeki dekat aku. Aku nak pi juga ke tempat ni. Ni, hati ni. Ya Allah, bilalah satu hari. Bilalah satu hari nak pi. Kalimah itu berantu tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka datang ke Baitullah dalam keadaan bertalbiyah. Siapa kata? Dalam riwayat yang keluar di dalam Fathul Bari, dia cerita tentang benda ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia sambung lagi daripada situ dalam riwayat Ibnu Abbas, dia kata fa'ajabuhu bitalbiyah fi aslabir rijal. Serentak dengan seruan yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim zaman dia dulu ni. Lepas dia bina saja tu, dia seru. Serentak dengan dia seru tu, fa'ajabuhu bitalbiyah fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Dalam riwayat ni kata apa? Kita belum jadi lagi. Benih masih ada di sulbi laki-laki. Benih ni, sperm, air mani masih ada dekat laki-laki lagi. Tapi sperm tu akan masuk dalam rahim perempuan, akan jadi benih di dalam rahim perempuan. Masa duduk dalam bentuk sperm dekat sulbi orang laki-laki, sperm itu sudah bertalbiyah, kata riwayat ini. Hak mana yang dah masuk, dah pergi duduk di dalam rahim orang perempuan, juga bertalbiyah atas seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tadi. Wa awwalu man ajabahu ahlul Yaman. Riwayat ni kata apa? Yang pertama respon panggilan Nabi Ibrahim ini adalah penduduk Yaman. Dia kata, falaisa hajun yahujju min yawma idzin. Tidak ada seorang pun yang pergi buat haji pada hari itu ila an taqumas saah, sampailah hari kiamat. Daripada hari Nabi Allah Ibrahim seru sampai hari kiamat esok, tidak ada seorang pun yang pergi ke Mekah untuk buat haji, untuk buat umrah, illa man kana ajaba Ibrahim yauma idzin, melainkan pi itu kerana seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada hari itu, pada hari dia siap bina Kaabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pun tak pernah tahu cerita Kaabah ni sampai begitu sekali.